Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja anda berada? Kami doakan mudah-mudahan ceria, selalu berbahagia bersama dengan diri anda, bersama dengan keluarga, teman taulan dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini seperti biasa petang Jumaat 5 sampai 6 petang kita akan bersiaran secara langsung dari Seri Pentas TV3 dengan Al-Kuliah. Okey. Tajuk kita pada petang ini tuan-tuan puan-puan, kita akan menjuruskan kepada diri kita sebenarnya terlebih dahulu. Bagaimana diri kita sepatutnya hidup di alam dunia ini, di atas muka bumi ini mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. So tak lain tak bukan kita mesti jadi orang yang ihsan, orang yang disebut, kalau kita sebut ihsan ni pasti orang terfikir-fikir kan apa itu ihsan. Sebab kita bisa dengar belas ihsan. Artinya orang minta sedekah, orang merayu, minta derma. Tapi apakah sebenarnya ihsan? Itulah tajuk kita. Kita akan tanya panelis kita pada petang ini. Apapun tuan puan-puan, saya tidak kesorangan pada petang ini. Kita ada sekumpulan penonton yang memang ramai sebenarnya berminat untuk datang ke Al-Kuliah. Mereka menakut sebenarnya, mereka lembaga. Lembaga, tapi orang sebenarnya. Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Cawangan Taman Seri Gombak. Assalamualaikum semua. Pink-pink gitu lagi. Merah jambu orangnya. Lebih kuranglah bayar 30-an lebih kurang umur mereka. Alhamdulillah. Dan sebenarnya mereka ini, sebenarnya saya minta maaf lah kalau kepada mana-mana persatuan yang kadang-kadang kena queue ikut kena ikut queue lah. Yang barangkali kalau hari ini nak datang, mungkin 3 bulan akan datang baru dapat datang ke studio sebab ramai yang nak datang. Apapun syabas dan tahniah kepada anda semua kerana berminat dengan majlis ilmu seperti ini. Dan siapakah panelis kita pada petang ini? Tak lain tak bukan ulama muda kita yang bahagia, Ustaz Zahazan Muhammad, seorang pendakwah yang cukup terkenal sekarang ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Ustaz Zahazan juga terkenal sebagai seorang usahawan buku ataupun majalah. Mereka sebenarnya orang kata apa, berusaha untuk menghasilkan buku-buku dan majalah yang Islami yang membawa dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan berjaya begitu Ustaz Zazan ya. Dan juga kepada anda semua, kalau anda di rumah ada soalan yang nak dikemukakan kepada Ustaz, boleh melalui SMS ataupun melalui email, hantarkan kepada kami. Saya akan baca kesemuanya insya-Allah kalau masa sempat. Tetapi dua yang terbaik saya akan pilih nanti insya-Allah, dan dia akan mendapat sumbangan tajaan daripada Pustaka Salam yang cukup bermurah hati untuk menaja 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada anda yang bertuah pada petang ini insya-Allah. Barangkali anda melihat Al-Kuliah pada petang ini, biarlah dengan ada handphone di tangan ataupun laptop depan kita, senang kita hantarkan email kepada kami lah. Dan juga kepada terima kasih kepada siapa lagi yang bertuah untuk menajanya, iaitu kepada Produk di Hatiku yang akan menaja sumbangan kepada penonton-penonton dalam studio yang akan bertanyakan soalan terus kepada yang bagi Ustaz Zahazan Muhammad. Yang ada kopi gojinya, ada jusnya, kismis dan sebagainya. Gelas pun ada juga. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita teruskan lagi siapakah penaja hadiah, termasuk juga terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang memang tiap-tiap minggu menaja kepada kita buku atau majalah Anis dan juga Aso yang cukup baik untuk tetapan ahli keluarga yang menuju ke era ihsan ataupun muhsin. Nak jadi orang ihsan muhsin, kena bacalah dua-dua majalah ini. Terima kasih Galeri Ilmu Sendirian Berhad dan juga kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang merupakan produk kesihatan yang memang mendapat lesen ataupun mendapat kebenaran daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itulah tuan-tuan puan-puan penaja-penaja kita yang cukup prihatin setia dengan Al-Kuliah sepanjang minggu. Dan Ustaz, apa kata kalau kita buka perbincangan kita dengan persoalan yang pertama? Barangkali anda dah bersedia dengan pen, dengan kertas ataupun dengan recorder. Kita teruskan ya. Okey Ustaz, kalau kita lihat dari segi kamusnya, Kamus Dewan Bahasa, kalau kita lihat ihsan itu bermaksud melakukan apa-apalah kebaikan yang dikirakan sebagai satu benda yang baik. Tetapi Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan ciri-ciri ihsan ni? Sebab kadang-kadang orang bila sebut bahasa Arab ni susah sikit lah.
belas ihsan. Ihsan ni macam merayu simpati pula. Tapi ihsan dalam bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, lain pula saya rasa maknanya Ustaz. Bukan merayu-rayu, bukan menderma, bukan minta simpati orang dan sebagainya. Boleh tak Ustaz kupaskan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian di studio dan juga di rumah. Pertamanya kalau kita lihat perkataan ihsan yang sedang kita bincangkan. Ihsan ni sebenarnya berasal dari perkataan ahsana yuhsinu ihsan, fahuwa muhsin. Dan asal ni kalau kita lihat perkataan hasanun. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita belajar ilmu hadis sebagai contohnya dalam ilmu mustalahul hadis, dipanggil hadza hadis hasan. Hadis ini merupakan hadis yang hasan. Hasan maknanya baik. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, bila kita sebut perkataan ihsan seperti yang diistilahkan dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai contohnya, dan kita pun sedia maklum, kadang-kadang kita sebut ihsan ini ada orang ihsan. Kalau orang politik dia baca lain, orang awam barangkali lihat di sudut lain. Jadi perkataan ihsan ini maknanya para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, secara ringkasnya dia merujuk kepada satu usaha yang kita lakukan dalam bentuk yang terbaik. Ya, kan itu kalau kita lihat dalam contohnya mufradat al-fazil Quran oleh seorang mufassir yang hebat namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Makna ihsan ini iaitu memberikan satu ayyu'tiya akthar mimma alaihi. Iaitu memberi kepada seseorang itu satu benda yang lebih daripada yang sepatutnya. Itu makna ihsan. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, ihsan merangkumi 3 perkara kalau kita lihat dalam tafsir Mufradat Al-Fazil Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani sebagai contohnya. Yang pertama, ihsan dari sudut ilmu. Yang kedua, ihsan dari sudut ibadah. Dan ketiga, ihsan dari sudut muamalah. Ketiga-tiga perkara ini akan kita lihat dalam kupasan selepas ini para penonton sekalian. Itu sebab bila kita merujuk kepada ihsan, ada satu hadis Nabi SAW, dan hadis ini ada dalam riwayat Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain, bahawa Nabi SAW mengajar kita untuk berdoa. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Dalam riwayat yang berasingan, Allahumma ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Kedua-dua hadis ini mempunyai perawi-perawi yang merupakan orang yang thiqat seperti yang disebut dalam Majma' Uz-Zawaid dan disebut oleh Al-Arnaut dalam tahqiqnya kepada Musnad Ahmad. Jadi maksud hadis ini, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan kejadianku elok, sempurna, dengan jarinya sempurna, dengan rupanya sempurna, dengan serba-serbinya sempurna, maka sempurnakanlah akhlakku. Khilqi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah sempurnakan diriku, kejadiannya dari sudut fizikal, maka Engkau sempurnakanlah akhlakku. Kerana rupa paras yang cantik itu tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya akhlak itu tidak sempurna, akhlak itu tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita belajar dalam sirah bagaimana ada sahabat-sahabat Nabi, sebagai contohnya Najasyi, seorang keturunan Afrika, negro, rupanya hitam, tetapi bila mati Nabi SAW telah bersabda, laqad tufiya bi ardi kadza rajulun salih. Telah mati seorang yang hitam, tidaklah Nabi tidak sebut hitam. Seorang lelaki yang sedemikian keadaannya di bumi Afrika, tetapi dia kedudukan di sisi Allah cukup saleh. Begitu juga seorang sahabat yang kita semua kenal, namanya Bilal bin Rabah Al-Habashi, bahawa beliau ini mendahului bersama-sama dengan Nabi SAW masuk ke dalam syurga, seperti yang disifatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi mendengar bunyi sepatunya kerana beliau ni kedudukannya cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dengan penjagaan salat sunat wuduk sebagai contohnya. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau kita buka Quran, tuan-tuan dan puan buka Quran di rumah ke dan sebagainya, kalau kita buka surah Al-Qasas ayat 77, ceritanya ialah Allah Ta'ala suruh kita melakukan ataupun berlaku ihsan kepada makhluk. Kalau kita lihat Terengganu, Ustaz, di Terengganu ataupun di negeri-negeri yang saya yakin ada duit ihsan, Ustaz sebutkan tadi kan, jangan cerita buat duit ni, bukan buat duit ya. Jangan salah anggap, ini ihsan secara umum yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sebenarnya. Boleh tak cerita Ustaz, Tuhan suruh kita melakukan ihsan sesama manusia, sesama makhluk. Boleh tak Ustaz cerita macam mana yang tuntutan ini dapat kita laksanakan dan bagaimana caranya? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk dimuliakan Allah sekalian, ayat yang dibacakan disebut oleh Ustaz Fauzi tadi sebenarnya merupakan ayat daripada surah Al-Qasas. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab merupakan ayat mu'taridah, jumlah mu'taridah yang berlaku dalam Quran dalam pengkisahan kepada seorang manusia yang angkuh yang merupakan saudara kepada Nabi Musa sendiri, iaitu Qarun laknatullah alaih. Qarun seorang yang Allah berikan kepadanya harta dengan berkat doa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa sendiri sebagai mukjizat daripadanya,
maka Allah berikan kepadanya harta yang begitu banyak. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun ini Allah berikan kepadanya harta yang banyak, disebut dalam tafsir Ibn Jarir Tabari. Pantas sangat ke boleh ikut ya? Ibn Jarir Tabari menjelaskan bahawa kunci-kunci yang digunakan untuk membuka perbendaharaan milik Qarun ini sampai terpaksa dipikul dengan keldai-keldai yang banyak. Kalau ada peluang, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sekalian, saudara penonton yang dimuliakan Allah sekalian, berziarahlah ke bumi Mesir. Kita dapat lihat sendiri bagaimana tempat yang namanya Al-Fayyum ini, tempat di mana ditenggelamkan istana Qarun sebagai contohnya. Jadi balik kepada ayat tadi, Allah mengkehendaki kita wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik kepada manusia. Buat baik ni para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat penting dalam hidup kita, kata Muhammad Mutawalli Asy'arawi, dia melibatkan dua bentuk. Yang pertama dari sudut al-kami, yang kedua dari sudut al-kaifi. Al-kami maknanya bilangan. Sebagai contohnya, kita sembahyang sunat yang mengiringi dalam hidup ini ada 10 yang dituntut di sisi Allah, bukan 10 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur. Berapa? Jawablah penonton sekalian. 6. 2 lepas maghrib. 2 lepas isyak. 10. Ini sunat muakkad. Tapi 10 ni tidak cukup. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, kata Imam Ghazali, tidak cukup. Kita kena tampung lagi 7 kerana kita ada 17 rakaat fardu. Maknanya 7 yang lain itu ialah 2 rakaat duha jadi 12. 2 rakaat taubat ataupun hajat jadi 14. 2 rakaat tahajud 16. 1 rakaat witir. Boleh ingat ya? Jadi ini 17 adalah had minimum untuk membolehkan kita menjadi orang yang muhsin. Kalau dapat tambah lagi lebih pada 17, itu dari sudut bilangannya, kata Muhammad Mutawalli Asy'arawi, iaitulah dia pertingkatkan di sisi Allah SWT di sudut kualitinya dan kuantiti. Kualiti dan kuantiti. Kualitinya, sembahyang sebagai contohnya mesti khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hendaklah seorang itu jaga sembahyang itu, sebab kalau kita lihat para ulama tafsir, contohnya Ibn Katsir dalam menghuraikan ayat berkaitan dengan kualiti sembahyang ni para penonton sekalian. Rupa-rupanya ihsan ini Ustaz, dia melibatkan 3 perkara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Iaitu yang pertama, ihsan ini hanya lahir bila saudara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia hanya lahir bila kita ada perasaan khusyuk. Khusyuk ni maknanya kita buat dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan yang ketiga sekali, mestilah kita rasa muraqabatullah. Muraqabatullah ni maknanya kita merasakan Allah SWT hadir bersama-sama dengan segenap apa yang kita lakukan. Itu sebab para penonton dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan lihat hadis yang selepas ini, bagaimana Jibril datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan 3 perkara. Iman, ihsan, iman, Islam dan ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ihsan itu merujuk kepada 3 perkara ini sebenarnya seperti ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Banyak sangat kitab ke? Para penonton dimuliakan Allah sekalian, seronok sebut nama kitab, nama ulama-ulama. Jangan sebut nama pemain bola sepak para penonton sekalian. Sebutlah nama ulama-ulama kerana mereka ini telah pun dianugerahkan Allah SWT sebagai watikah untuk menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Rupa-rupanya ihsan ini Ustaz, bila Ustaz sebut, dia berkaitan dalam ayat yang lain, iaitu ayat 133 dari surah Ali Imran. Bila Allah menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dalam ayat ini Allah jelaskan ada beberapa ciri orang-orang muhsin ya. Yang pertama sekali Allah jelaskan orang yang sentiasa melakukan nafkah, memberikan nafkah dalam keadaan senang dan susah. Dan kedua, orang yang menahan marahnya ketika dia sedang apa? Sedang menggelegak, sedang meluap-luap, apa istilah yang tepatnya. Ya, dan yang ketiga, wal afina anin nas, dan orang yang sentiasa memberi keampunan kepada orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wama yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah, cantiknya Ustaz ayat-ayat ini. Ya, bahawa 5 ciri orang beriman ni, bila orang muhsin ini, bila dia sampai ke satu tahap, dia melakukan dosa, dia kembali kepada Allah beristighfar segera. Dan yang kelima, dia tidak akan melakukan dosa itu selepas dia tahu,
dia berusaha untuk meninggalkannya, berazam, bertaubat dan sebagainya yang kita belajar dalam konsep taubat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak kalau kita dapat catat tadi ya tuan-tuan perempuan, banyak. Dengan ikhlasnya, dengan khusyuk sampai peringkat bertaubat dari dosa kita. Ihsan ni bukan sekadar luahan ataupun sebutan diri. Aku ihsan, aku dah muhsin, aku dah baik. Tak. Ada tanda-tandanya. Apa pun perempuan, kita berehat seketika dan jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, terima kasih kepada anda semua yang memang setia bersama Al-Kuliah sejak daripada jam 5 petang tadi. Dan kita sebenarnya ada penonton-penonton daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Cawangan Taman Seri Gombak yang bersama dengan kita datang pada petang ini. Dan mereka akan saya beri peluanglah kepada mereka untuk tanyakan soalan kepada yang bagi Ustaz. Silakan Bibi Hasbi binti Bujang. Bujang lagi rupanya. Silakan Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam kita melakukan kebaikan ini, adakah kita pilih-pilih kepada orang Muslim dan bukan Muslim? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Boleh pilih-pilih ke Ustaz? Ada pun yang kita boleh beratkan sikit ke, yang ni kita longgarkan sikit ke? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan yang cukup menarik. Bagaimanakah kita membuat pilihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kalau kita lihat sebagai orang Islam, Allah sebut pada hujung surah Al-Fath sebagai contohnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan orang beriman yang duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita yang nak mencontohi para sahabat harus membaca ayat seperti ini. Yang Allah sebutkan di situ, nombor satu, sifat orang beriman ni dia kasih sayang kepada orang beriman dan tegas kepada orang tidak beriman, kepada non-muslim. Ya, ini antara sifat yang Allah sebutkan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada dahi mereka ni ada tanda orang yang suka sujud, orang sentiasa sujud, yang banyak sembahyang. Jadi, pandukan kepada ayat seperti ini sebagai contohnya kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir, penjelasan dari para ulama bahawa kepentingan untuk kita buat baik ni nombor satu prioritinya kepada orang Islam. Tapi kepada orang bukan Islam bukanlah bererti kita ignore kan, kita abaikan, tidak. Sampai satu ketika bila Nabi Muhammad SAW di Madinah, kedatangan kehadiran satu rombongan orang Yahudi yang mengiringi perjalanan seorang lelaki Yahudi yang mati untuk dihantar ke perkuburan. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda kepada para sahabat, bangun. Maka para sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bukankah dia seorang Yahudi, bukan Islam? Maka kata Nabi SAW, kita kena menghormati orang itu walaupun dia Yahudi. Begitulah lebih kurang mafhum hadis Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, man adha dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakiti seorang kafir, seorang yang tidak beriman, tetapi walaupun dia tidak beriman, dia baik kepada Islam, dia taat kepada Islam, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Ibn Qayyim, seorang ulama terkenal dalam mazhab Hambali, menulis satu kitab besar berkaitan dengan hukuk ahlul zimmah, hak-hak orang-orang yang bukan Islam tetapi yang baik kepada Islam. Sebenarnya para penonton dimuliakan Allah sekalian, saya nak pergi lebih jauh sedikit kepada perkara berkaitan dengan ini, bahawa hubungan kemanusiaan itu dijaga walaupun dia bukan Islam. Ya, kita kena pasti perkara sedemikian kerana dia merupakan sifat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Terutamanya kalau orang bukan Islam ini tidak faham Islam, dia baik dengan Islam tapi dia tidak faham Islam. Dia tidak masuk Islam kerana hidayah Allah tidak ada untuknya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ini perkara yang kita harus faham, bahawa dalam kita berjumpa dengan orang seperti ini, hak mereka tetap dijaga. Tambahan pula dalam era globalisasi pada hari ini, fitnah kepada orang Islam begitu besar. Maka kita orang Islam haruslah menjadi satu kayu ukur, satu contoh yang terbaik kepada orang bukan Islam, bahawa kita ni bukan terorisme, kita ni bukan anti-social. Kita ni bukan orang yang tidak suka kepada orang lain, kita bukan tidak menghargai orang lain. Tapi ada batasan-batasan yang tertentu yang dibincangkan oleh para ulama fuqaha. Contohnya dari sudut aurat, contohnya dari sudut pergaulan, contohnya dari sudut muamalat dan sebagainya. Perkara-perkara ini perlu kepada perbincangan yang lain. Allahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih. Kita teruskan soalan yang kedua. Ni orang Penang mana kot? Mami Jamilah, apa khabar? Silakan Mami, soalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat sikit Mami, rapat sikit. Mami, rapat sikit mikrofon Mami. Siapakah Okey. yang perlu diutamakan untuk kita membuat ihsan?
kepada adik-beradik kita, kawan baik kita atau pada orang miskin. Itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mami. Ini Mami dia suka buat baik Ustaz. Tapi mana satu yang patut diutamakan dulu? Adik-beradik ke? Jiran dulu ke? Orang luar kat Palestin dulu ke? Kat Kashmir dulu ke? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada banyak menyentuh tentang perkara sedemikian. Sebagai contohnya wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berilah kepada kaum keluarga kamu. Ya, dari sudut ayat-ayat hukum sebagai contohnya Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Rawaiul Bayan, begitu juga As-Sayis dalam buku beliau Ayatul Ahkam Al-Quran menjelaskan bahawa peraturannya dia prioritinya keutamaan dalam kita beribadah yang siapa yang perlu kita dahulukan adalah pandukan kepada ayat ini merujuk kepada kaum keluarga. Kaum keluarga ini yang mempunyai silaturahim. Silaturahim ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya sebenarnya dekat tangan saya ini ada kitab Fathul Bari yang baru diterjemahkan dalam bahasa kita oleh pustaka Imam Syafi'i dari Jakarta, tapi bahasanya cukup baik para untuk sekalian. Ada peluang bacalah kitab ini. Ya, di sini kalau kita lihat ni kebetulan soalan dikemukakan tu saya terbaca Ustaz. Jadi dalam kes yang melibatkan perkara sedemikian harus kita ingat yang perlu diutamakanlah kaum keluarga. Al-arham ini dimaksudkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala adalah melibatkan beberapa kaitan. Yang pertama sekali bila orang tu ada hubungan darah daging dengan kita. Yang kedua, berkaitan disebabkan perkahwinan. Ini juga adalah perkara yang penting. Ya, ini dan kemudian kalau kita lihat lagi samping perkahwinan, hubungan kekeluargaan dalam bentuk yang lain. Contohnya anak angkat dan sebagainya, maka dia juga mulhaq kepada al-arham yang dikehendaki dalam Islam yang perlu kita bagi keutamaan. Adapun yang kedua yang perlu kita bagi keutamaan, contohnya dari sudut sedekah, maka datanglah orang-orang yang memerlukan bantuan tetapi mereka ni tidak menunjukkan keperluannya. Buktinya apa? Buktinya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah menjelaskan? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Keutamaan untuk kita beri bantuan ini adalah kepada orang memberi kasih sayang, memberi kepada mereka ni rahmat adalah orang yang memerlukan tapi dia tidak menampakkan. Meminta-minta ni tidak baik Pak Menteri sekalian. Minta-minta besok ke akhirat dalam hadis sahih menjelaskan wajahnya akan luput, hilang. Tidak ada orang yang suka minta-minta ini. Dan yang ketiga barulah datang orang yang benar-benar memerlukan dan meminta. Ya, di kalangan yang kita kenali ataupun tidak, sebagai contohnya dalam bab sedekah. Dan satu lagi hadis yang menarik berkaitan dengan keutamaan ini, Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah ingatan, dahulukan kaum keluargamu yang hampir. Maka datanglah hadis menjelaskan ibda bi nafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan dirimu dalam perkara kebaikan, kemudian orang-orang yang merupakan ta'ul. Ta'ul ni perkataan ailah. Ailah ni makna keluarga. Jadi mereka ni memerlukan, mereka ni yang lebih perlu diutamakan dalam perkara-perkara berkaitan dengan ihsan. Dalam perkara-perkara berkaitan sedekah, perkara-perkara berkaitan dengan kejiranan. Tadi soalan yang pertama saya perlu ulas juga sekali lagi berkaitan dengan hak-hak ini. Mana yang perlu kita utamakan? Sekali karamallahu wajhah pernah meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Jiran ini ada beberapa jenis. Yang pertama jiran yang Islam dan ada hubungan kekeluargaan dan tinggal dekat dengan kamu. Jiran tu maknanya yang dekat dengan kita. Sampai setengah pendapat mengatakan 40 rumah keliling rumah kita tu dipanggil jiran. Ini yang pertama yang paling kamu kena utamakan. Yang pertama sekali. Yang kedua dia Islam dan dia duduk dekat dengan kamu. Dia ada dua hak. Hak Islam dan juga hak kejiranan. Yang tadi ada tiga hak. Hak kekeluargaan, hak kejiranan dan hak sebagai orang Islam. Yang ketiga walaupun dia tidak Islam tetapi dia tetap jiran kamu. Dia masih ada satu lagi hak ke atas kamu. Walaupun dua yang awal itu dia tidak memilikinya. Allahu a'lam. Okey Ustaz. Soalan yang ketiga kita tanyakan pula ni. Tadi kan Ustaz sebut tadi bahawa apapun kita hendaklah utamakan keluarga kita dahulu, darah daging kita dahulu. Ibarat orang kata, orang kampung saya kata Ustaz, family first. Orang kampung saya kata. Okey. Soalan ketiga, kita jemput Raja Mariam. Silakan Raja Mariam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimanakah kita boleh melahirkan sifat insan terhadap orang yang melakukan maksiat atau jahil dengan dalam agama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Raja Mariam. Ini Ustaz kadang-kadang orang pilih juga kalau orang tu tak apa nak pergi surau, tak apa nak solat, kita tak bagi. Jangan buat baik ada. Ada macam itulah. Buat baik ada. Semayang tidak, dedah aurat lagi. Apa komen Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya hak kita kalau kita lihat dalam Islam dihuraikan oleh Syekh Mustafa bin Abdul Rahman. Beliau ni merupakan seorang ulama yang terkemuka di utara Malaysia yang telah meninggal dunia. Seorang mufassir
Ya, kita kadang-kadang kenal ulama Timur Tengah lebih pada ulama-ulama tanah Melayu sendiri. Mewarisi ilmu daripada Tok Kenali, Daud Fatani dan sebagainya, ramai mereka ini. Tulis sebuah buku syarah kepada hadis 40 yang ditulis dan dibukukan oleh Imam An-Nawawi. Menceritakan tentang bagaimana kepentingan kita faham erti hubungan dengan orang lain. Yang pertama, hubungan ni yang kita maksudkan tadi mestilah nombor satu sekali berdasarkan kepada nasihat menasihati. Dan nasihatnya ada kaedah dia sebagai contohnya. Seperti ini sebut oleh Imam Syafi'i, kalau kamu nasihati di hadapan orang ramai membuka keaibannya, itu bukan nasihat. Itu membuka keaibannya. Tapi kalau kamu perlu nasihat dia, kamu panggil dia baik, bincang dengan dia di belakang orang sebagai contohnya, lebih senang untuk diterima. Dan itulah nasihat disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Tapi nasihat ini seperti disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, kadang-kadang memerlukan daripada kita untuk bertindak tegas, dan di situ datang hukuman. Hukuman pernah Nabi Muhammad SAW lakukan kepada para sahabat. Contohnya bila kita baca dalam surat Taubah, ada 3 orang yang telah pun engkar pada suruh Nabi untuk pergi perang Tabuk. Maka Nabi telah pun mengambil keputusan untuk tidak bertegur dengan mereka ni sama berapa bulan, berapa tempoh, berapa puluh hari. Dan riwayat yang beraksingan, 40 hari kata, ada kata 3 bulan dan sebagai contohnya. Jadi ini juga merupakan satu hukuman. Maknanya muqata'ah. Muqata'ah ni maknanya kita mengambil sikap untuk menjauhkan diri daripadanya. Kita keep satu distance, orang putih kata. Orang kampung saya kata, Ustaz. Jadi letak satu jarak. Bahawa bila kita lihat orang ini dinasihati, dia tidak mahu, dia enggan, dia masih tidak mahu menerima, maka datanglah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada pada Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya dalam peristiwa surat Taubah itu kita baca sampai 3 orang itu diterima taubatnya, Nabi tidak menegur mereka. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani, pandukan kepada kisah ini, kadang-kadang ahli maksiat yang berkekalan berterusan selepas dinasihati, dilakukan dengan hikmah, nasihat tersebut masih lagi melakukannya, komited melakukannya, maka datanglah cara yang lebih tegas dan keras, iaitu memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim dalam konteks itu, kata Imam Ibn Hajar, merupakan satu cara untuk menjalin silaturahim sebenarnya indirectly. Untuk dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang kita perlu melakukan kerja-kerja seperti ini dengan hikmah. Saya tengok satu kisah yang berlaku pada zaman Al-Hasan dan juga Al-Husain, anak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifatkan Nabi sebagai ketua pemuda dalam syurga nanti. Al-Hasan dan Al-Husain ini, para penonton sekalian, pernah satu hari melihat seorang lelaki mengangkat sembahyang silap. Tapi orang ini sudah jauh lebih tua daripada mereka. Maka dilihat silap kerana Nabi pernah menyatakan hadis sahih, wailun lil ka'abina minan nar. Celakalah bagi orang yang mengangkat sembahyang tak sempurna. Tempat yang tidak sempurna itu akan menyahut di akhirat kelak, mengatakan sembahyang tidak terima oleh Allah SWT. Maka 2 orang pemuda ni, 2 orang budak kecil yang masih mentah ni merasa prihatin untuk tegur. Tengok macam ni hikmahnya mereka berdua. Maka bila orang tua ni selesai main wuduk, kedua-duanya bergaduh. Maka orang tua ni melihat 2 orang budak bergaduh, menegur, kenapa kamu gaduh nak? Pakcik tadi saya angkat sembahyang, saya kata saya salah. Dan bila dia angkat sembahyang, saya tengok dia yang salah sebenarnya. Pakcik ni cakap, akhirnya kalau gitu kamu angkat sembahyang seorang-seorang. Hasan angkat dulu, yang besar angkat dulu. Tengok, sempurna. Adik pula angkat sembahyang, sempurna. Dalam hatinya, nak mengenal aku rupa-rupanya. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita harus faham, dalam pendekatan seperti ini, kita perlu mengambil macam-macam pendekatan, kena banyak sabar. Dan yang penting sekali dalam hati mau ikhlas. Kerana ikhlas itu, saudara, bila kita bercakap, Allah terima dan orang pun terima senang. Tapi kalau kita bercakap itu dengan penuh emosi, datang gangguan syaitan lagi, maka dia sudah tidak berkesan, dia masuk telinga sini untuk keluar, di telinga sini tidak ada faedah sedikit pun. Allahu a'lam. Okey Ustaz, itulah tuan perempuan yang paling penting, kita utamakanlah keikhlasan dalam apa jua, termasuk nasihat orang, supaya suntikan kita tu cepat sampai ke peringkat boleh menyentuh hati yang kita nak baiki, supaya jadi lebih baik insya-Allah. Dan banyak lagi SMS yang kita akan baca lepas ini. Tunggu, jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua dan selamat menonton Al-Kuliah bagi mereka yang baru buka TV3 pada petang ini. Dan kita ada banyak soalan sebenarnya yang kita terima. Saya akan baca soalan daripada Nurul Husna dahulu. Soalannya Ustaz, adakah ihsan yang kita buat sesama makhluk diterima oleh Allah walaupun tak solat, zakat tak buat, puasa yang dulu tak kotor lagi, yang akan datang pun niat tak mau puasa? Contoh Ustaz, contoh. Jadi adakah ihsan kita buat kat orang ke, kat jiran ke, kat mak ayah ke, kat kucing ke, kat rimau ke, diterima Allah ataupun tidak? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian.
saya suka mengulas peristiwa ini dalam satu hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Iaitulah pada satu hari isteri Nabi SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yang dia sebagai Al-Humairah ini, yang dipanggil sebagai Syekhah, salah seorang daripada Syekhatun min Masyayikhil Islam, salah seorang daripada alimatun ulama Islam, seorang guru kepada para ulama. Aisyah radhiyallahu anha datang bertanya dengan Nabi SAW, kaifa kana Abdullah bin Jada'an wahai Nabi SAW, bagaimana kedudukan Abdullah bin Jada'an? Kana yaqrid dhaif wa yasilur rahim wa yafukul ani wa yuhsinul jiwar wa inni athnaitu alaihi khairan. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang lelaki yang hidup sebelum kita yang ramai orang memuji-muji tentang kebaikannya, dan ada 4 kelebihan yang ada pada beliau. Kana yaqrid dhaif, mengutamakan tetamu, memberi kepadanya segala kemudahan pada tamu. Wa yasilur rahim, menjalin silaturahim. Wa yuhsinul jiwar, orang-orang yang jiran dengan dia, dia beri segala kelebihan. Dan yang terakhir sekali, wa yafukul ani, melepaskan orang yang hamba. Termasuk Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dipanggil sebagai Suhaib Ar-Rumi ini juga pernah dimerdekakan Abdullah bin Jada'an. Dan Abdullah bin Jada'an bila berlaku kemarau yang hebat di Mekah, dia telah menggali telaga untuk kemudahan orang-orang Mekah mengambil air daripadanya. Maka bagaimana kedudukannya wahai Nabi SAW, orang yang sedemikian baik? Bagaimana kedudukannya? Maka jawapan Nabi SAW, innahu lam yakul yauman qat Allahumma ghfirli khati'ati yaumaddin. Kata Nabi SAW merupakan final, satu kata-kata yang tidak ada lagi, merupakan satu kata-kata yang muktamad. Orang seperti Abdullah bin Jada'an ini, saudara, kata Nabi kepada isterinya, wahai Aisyah, dia tidak pernah berkata satu hari pun dalam hidupnya, ya Allah ampunkan dosaku pada hari berlakunya kiamat. Abdullah bin Jada'an ini tidak masuk Islam. Dia buat benda itu, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, huraian daripada para ulama, contohnya Ibn Abbas, bahawa Abdullah bin Jada'an ini seorang yang melakukan kebaikan untuk diperlihatkan kepada orang. Maka awas, saudara. Awas tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kerana ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim di mana Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati salatu. Perkara yang pertama akan ditanya kepadamu, terhadapmu, amalanmu di dunia, saudara, adalah salat. Kalau baik salat, semuanya diterima. Tapi kalau salat ada problem yang lain, semua susah nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya tadi kita ulaskan awal-awal tadi dalam definisi, kita dapat lihat rupa-rupanya ihsan ini terbahagi sekurang-kurangnya kepada 2. 2 je cukuplah, 3 nanti tak sempat masa. Yang pertama, ihsan dalam muamalat. Muamalat dengan manusia, itu penting. Yang kedua, ihsan dalam ibadah. Ihsan kepada Allah SWT, itu yang lebih penting. Itu syarat utama. Jangan kita nak cari redha manusia, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, maka kita terpaksa menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Jangan sama sekali. Syarat kepada apa kita nak buat, mesti redha Allah itu jadi keutamaan. Lepas itu barulah redha manusia. Kalau manusia tidak redha pada satu perkara, sedangkan Allah minta perkara dilakukan, kita mesti lakukan perkara tersebut. Jadi amaran keras kepada orang yang beranggapan, tak apalah, saya tak semayang pun tak ada masalah, saya tak tutup aurat pun no problem, saya tak buat, tak naikkan haji pun tak apa, saya baik dengan semua orang. Saudara, baik itu penting, saudara, para penonton dimuliakan Allah sekalian, tapi jangan jadi macam Abdullah bin Jada'an. Kerana buat baik dengan manusia ni biasanya nak mengharapkan impact, mengharapkan pulangan daripada manusia, bukan? Ini sudah pun berlawanan dengan konsep ikhlas. Kita buat baik biar kerana Allah SWT. Baru-baru ni, para penonton dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat masyarakat Barat buat baik kerana itu merupakan satu kemestian yang mana dia merasa diri dia canggung kalau dia tidak melakukan kebaikan itu. Kerana orang semua melakukan kebaikan seperti itu. Semuanya ada kaitan dengan kepentingan duniawi semata-mata. Maka kita orang Islam tidak boleh. Maka haruslah kita ingat, ihsan itu melibatkan 2 perkara. Dari sudut maknanya, dia adalah perkara yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, itu keutamaan, dan hubungan dengan manusia juga diminta dan menjadi syarat untuk seorang masuk syurga. Saya ada seorang guru ketika belajar di Jordan dahulu. Beliau ni, para penonton sekalian, seorang ulama buta. Namanya Dr. Fadhal Hassan Abbas. Dia masuk ke kuliah begini, senyum je wajahnya walaupun dia buta. Ya Allah, dipimpin orang, dipimpin anak muridnya. Dia menjelaskan kepada kami bahawa rumusan daripada kajian terhadap ayat Quran dan juga hadis dalam buku beliau bertajuk Khumasiyat Mukhtarah telah pun diterjemahkan juga oleh guru saya, Datuk Dr. Zulkifli bin Yusuf, pengarah, seorang pensyarah utama di Akademi Pengajian Islam UM. Terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Baca para penonton sekalian, buku ini cukup baik. Beliau menjelaskan bahawa sebenarnya kalau kita lihat, iman itu adalah pokok, adalah akar kepada pokok. Iman itu, akidah itu adalah akar. Kemudian nanti ditonjolkan oleh luaran, iaitu batang dan daun-daun yang rimbun, itu namanya Islam. Orang tidak lihat pada akidah kita, dia tidak nampak. Tapi dia akan ukur pada komitmen kita kepada akidah dengan semayang kita. Sampai ada satu hadis, walaupun hadis dhaif, tapi maknanya sahih. Seorang datang ke masjid,
dia ini haruslah dinobatkan sebagai orang beriman. Kerana orang beriman dia tidak akan meninggalkan sembahyang di masjid. Dia datang ke sembahyang di masjid mesti menandakan dia ni orang beriman. Akidahnya kuat maknanya. Kemudian bila dia ditonjolkan luaran itu kita nampak batang dan daunnya, nanti terbit bunga. Bunga itu namanya akhlak. Akhlak itu tidak akan timbul, bunga itu tak akan timbul tanpa batang dan juga akar. Kalau akarnya berpenyakit dia tidak akan keluar bunga para penonton sekalian. Dan bila bunga ini tiba masa dan waktunya dia akan keluar buah. Buah itu namanya ihsan. Jadi mustahil kalau kita cerita tentang ihsan tapi kita punya sembahyang pun lintang pukang. Mustahil, tidak boleh berlaku sebenarnya dari sudut logik perbahasan para ulama terhadap perkara-perkara ini. Allahu a'lam. Okey Ustaz, terima kasih. Ini satu soalan yang Ustaz dah sebut tadi. Pada awal tadi Ustaz sebut bahawa kita mesti mengutamakan ihsan kepada ahli keluarga kita dahulu. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah namanya Amir Hamzah Ustaz. Amir pun nama pun Amir ni orang yang kuatlah, orang yang kepimpinan ni. Hebat ni. Dia tanya, okey Ustaz, ihsan Ustaz dah sebut tadi harus mengutamakan keluarga. Bagaimana pula dengan seorang wakil rakyat yang mengutamakan ahli keluarga dalam menyampaikan bantuannya? Yang ada balance bawa lagi ke orang lain. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sejarah salafus salih ni patut menjadi rujukan kita sebenarnya para penonton yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kalau kita lihat dalam peristiwa seorang khalifah yang masyhur, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang disifatkan Nabi SAW bahawa pintu yang memisahkan kita dengan fitnah-fitnah, dengan ujian-ujian, dengan tribulasi di luar akan pecah. Pintu yang dimaksudkan itulah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni umpama pintu yang teguh, yang solid. Tapi bila dia dipecahkan, tidak ada repairnya lagi. Tidak ada pintu lain yang akan digantikan. Sayyidina Umar adalah seorang contoh yang terbaik selepas Abu Bakar dan of course Nabi Muhammad yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyifatkan kalau ada Nabi inilah orangnya. Sayyidina Umar ni punya mengertinya kepada kepimpinan sebagai penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Sampai beliau berkata waktu dia nak mati itu wasiatnya, wahai Abdullah bin Umar, kamu dalam apa-apa keputusan yang dibuat, kamu pilihlah ya keputusan yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Sayyidina Umar telah mewasiatkan kepada orang-orang Islam yang akan bermesyuarat untuk buat keputusan siapakah pengganti beliau. Tolonglah bawa masuk anakku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni nak cerita sikit je kelebihan yang daripada beliau. Pernah satu hari Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan para sahabat, Nabi bertanya, kamu pernah tahu tak ada pokok yang daunnya tidak pernah gugur? Daunnya tak pernah gugur. Ibu-ibu boleh jawab tak? Ni dalam ni. Kalau dapat jawab kan Ustaz bagi hadiah. Apa dia? Daun yang tidak pernah gugur daripada pokoknya. Sahabat semua diam. Abdullah bin Umar seorang budak kecil, usianya beberapa tahun di situ, kurang daripada 10 tahun. Dia dalam majlis bersama dengan Rasulullah punya soalan, dia takut nak jawab. Kenapa dia takut nak jawab? Dia malu. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, sahabat tu kibar, sahabat-sahabat yang besar. Abdullah bin Umar ni malu nak jawab. Dia tahu jawapannya adalah pokok korma. Nabi beritahu pokok korma, daunnya tidak pernah jatuh, yang jatuhnya adalah pelepahnya. Para tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ini Abdullah bin Umar ni, Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak lantik khalifah, tolonglah bawa masuk anakku. Tetapi, tolong, jangan masukkan dia sebagai list yang akan di-shortlistkan. List yang akan di-shortlistkan. Orang yang akan disenarapendekkan. Jangan. Kerana Khalifah Umar ni faham, masalah kepimpinan ni masalah amanah. Bila kita memimpin orang, amanah itu atas bahu kita. Dia adalah hak orang Islam. Siapa yang ambil hak orang Islam untuk kepentingan diri sendiri, itu berlawanan dengan awal-awal kita sebut tadi. Kalau kita mengusahakannya. Umpamanya seorang mengusaha, dia seorang ahli perniagaan yang hebat. Dia akan utamakan keluarga dia untuk masuk menduduki jawatan-jawatan yang penting. Itu biasa, itu lumrah. Tetapi kalau dia mengambil harta orang Islam sebagai pimpinan yang diamanahkan, ini disebut dalam ayat Allah SWT. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Orang yang mencuri harta orang Islam ini, dia akan bawa di akhirat besok kalau kambing-kambing atas kepalanya. Kalau benda-benda lain semua atas kepalanya, kerana dia telah mengutamakan mengambil hak orang Islam untuk diberi pada keluarganya, ini haram hukumnya. Ini berbeza daripada konsep awal yang kita ceritakan kerana dia hubungan berkaitan dengan maddi. Dia bukan perkara berkaitan dengan benda-benda yang subjek, benda-benda yang kita tidak nampak. Bab agama, bab kebaikan, itu lain. Tapi dari sudut harta, kalau dia milik orang Islam, haram kita mengutama keluarga kita sehingga menyebabkan orang-orang yang sepatutnya berhak dinafikan tempatnya. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan puan penjelasan kepada mereka yang berstatus pemimpin dalam masyarakat. Ya, tengoklah mana yang patut dan mana yang tak patut. Takut-takut kita termakan harta orang lain dan diberikan kepada ahli keluarga kita yang tak sepatutnya mereka terima. Apa pun puan, saya akan baca lagi soalan email anda, SMS anda. Kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah, anda memang bagus pada petang ini sebab sampai ke saat ini anda masih setia dengan saya dan kita akan lihat jam. InsyaAllah pukul 6 kita akan berhenti nanti. Apa berapa memang banyak soalan email ni memang semua menarik. Yang tak berkaitan pun ada juga. Tapi tak apalah, saya tak baca yang tak berkaitan tu. Okey, yang ni ialah yang berkaitan dengan ihsan Ustaz. Daripada Syam. Syam, bukan Syam negara Syam tu. Ni orang ni Syam ni. Dia tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz kaitkan ihsan dengan pepatah Melayu yang menyebut buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, 2 kali tak apa. Saya sebut yang buat baik berpada-pada tu Ustaz. Macam nak kait dengan ihsan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi ada soalan yang menarik yang menyatakan bagaimana cara kita nak buat baik kepada ahli maksiat. Begitu soalannya lebih kurang, bukan? Jadi sampai ke peringkat kadang-kadang itulah maksud patah Melayu, buat baik berpada-pada. Kita kena lihat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyatakan, hadis riwayat Muslim, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marataini. Tidak boleh seorang Islam itu disengat oleh binatang berbisa seperti ular contohnya 2 kali pada satu tempat. Maknanya kalau 2 kali satu tempat, dia bukan lagi seorang yang bijak. Dia ni ada something wrong dekat fikirannya. Kerana hadis menyatakan al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman itu dia mesti bijak. Hadis riwayat Tirmizi ini menunjukkan kepada kita melihat tasarruf, melihat kepada keperluan. Maka saya baru satu contoh yang lain kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pun menjawab sahabat itu according to kemampuan dia berfikir. Bukan? Kerana keliling Nabi ni ada macam-macam sahabat. Ada di kalangan yang paling bijak seperti yang kita semua sedia maklum, Abu Bakar ketuanya itu, Umar, Uthman, Ali ni bijak-bijak. Ada sahabat yang sekali dia jumpa Nabi, kemudian dia pun tidak berjumpa lagi dengan Nabi. Ada sahabat yang bahkan buang air kecil dalam masjid. Kita dapat lihat macam-macam bentuk sahabat datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah satu hari bila Nabi berjalan dekat padang pasir dalam perang, sebelum berlakunya perang Badar, maka ada seorang musuh yang Nabi syak pada diri musuh. Maka dia bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kamu nak ke mana?" Nabi Muhammad bertanya, "Sebelum aku jawab soalan kau, aku tanya kau dulu, kau mesti jawab soalan aku, baru aku jawab soalan kau." Jawapannya baik. Nabi Muhammad bertanya, "Di mana ada air yang terdekat dengan sini?" Jawapannya, "Di sana, wahai Muhammad. Air Badar, Ma'u Badr. Dalam perangan zaman dahulu, mereka perlu untuk menakluki kawasan yang ada air, untuk bekalan, minuman, mandi dan sebagainya." Maka bila ditanya kepada Nabi Muhammad, "Engkau pula dari mana?" Jawapan Nabi, "Ana min ma, nahnu min ma." Kami daripada air. Ada beberapa makna yang dimaksudkan di sini. Satu, air kita ni memang kejadian Allah daripada air. Yang kedua, saya berasal dari tempat yang memang ada air, di rumah ada air. Jadi lihat di sini bagaimana Nabi Muhammad SAW punya strategi. Di situ bukan berbohong. Jadi kita harus faham dalam berpada-pada dimaksudkan itu ada keadaan kita kena buat begini, ada keadaan kena buat begini. Tetapi yang pentingnya dia ada dawabit dia. Dia ada kaedah pengawasan, pengawal sediaan supaya tidak dipergunakan dengan mudah. Maka patah Melayu mengatakan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, memang ada berkaitan dan disokong oleh hujah-hujah hadis dan ayat-ayat yang telah kita bincangkan tadi. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya nak tujukan soalan Ustaz pada yang kita bincang tentang ihsan Ustaz. Dalam Quran memang ada dekait ihsan itu dekat dengan adil Ustaz. Memang ada satu ayat ceritanya Tuhan kata dalam surah An-Nahl ayat 90 Tuhan merintahkan kita supaya melakukan al-adlu wal ihsan. Adil dan ihsan. Apa kaitan adil tu sehingga digabungkan dengan ihsan? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat ini biasa kita dengar bagi orang lelaki sebagai contohnya pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha katsiran yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah menyuruh kepada perkara yang adil dan juga ihsan. Adil dan ihsan ini dua perkara yang berangkaian antara satu sama lain. Dan kedua-duanya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan secara teliti maksud yang terdapat di sebalik adil dan juga ihsan ini, ternyata ada perbezaan. Kerana Allah SWT mustahil menulis, mendatangkan Quran itu dengan dua patah perkataan yang bermakna yang berbeza. Maknanya kalau dua perkataan makna yang sama. Kalau dua perkataan makna yang sama, maknanya ada pembaziran pada penggunaan, bukan? Mengapa perlu datangkan dua kalau satu sudah memadai? Tidak, ternyata tidak. Rupa-rupanya dalam kajian dilakukan para ulama, Lughah sebagai contohnya, ya, Ibnu Manzur dalam buku beliau dan kamus beliau Lisanul Arab menjelaskan bahawa adil itu adalah engkau memberi kepada seseorang perkara yang layak dan patut untuknya. Tetapi ihsan itu engkau melakukan satu kebaikan melebihi apa yang
diperlukan. Yang mana kalau macam contoh kita angkat sembahyang tadi sepatutnya sampai sini tapi kita lebihkan supaya menghilangkan was-was sebagai contohnya. Itu kita melakukan lebih. Kita patut kena keluarkan zakat RM100, kita keluarkan RM200 ataupun lebih daripada RM100. Itu namanya ihsan. Kalau adil setakat itu, setakat RM100. Dan lagi satu perbezaan yang dapat kita lihat antara adil dan ihsan, dia seiringan. Tapi adil ni lebih kepada keputusan yang kita buat untuk dua orang tanpa mengorbankan hak salah seorang daripada mereka. Jelas tak para penonton sekalian? Tapi ihsan ni lebih kepada pembawakan diri kita. Itu sebab kata Fudail bin Iyad menjelaskan ihsan ni sama dengan ikhlas. Tadi kita sebut syarat kepada ihsan ada 3, bukan? Yang pertama ikhlas, yang kedua khusyuk, yang ketiga muraqabah. Ihsan, ikhlas itu kata Fudail bin Iyad bahawa al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amali li ajrihim riya'un wal ikhlas ayu'afiyakallahu minhuma. Maksudnya, kalau kau buat satu amalan kerana manusia namanya syirik. Nanti akhirat nanti Allah suruh kamu minta dengannya. Kamu buat sebab minta rahmat, redha dia, kamu mintalah dengan dia. Dia akan memiliki syurga, masukkan kau ke dalamnya. Kalau kau tinggalkan amalan saudara kerana takut pujian manusia, itu namanya riak. Tinggalkan amalan kerana manusia namanya riak. Ikhlas itu engkau melakukannya dalam keadaan tidak ada dua tarikan itu dalam dirimu sama sekali. Maknanya depan orang ke, belakang orang ke, sama je. Ni depan Pak Mentua, depan bakal Pak Mentua. Lepas sembahyang asar pun ada sembahyang sunat. Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ini masalah yang berlaku, sudah tidak ada ikhlas. Maka adil dan ihsan ni rupa-rupanya adil ni melibatkan hubungan kita dengan orang. Dalam kita menjadi hakim, menjadi pemutus, kena adil. Tapi untuk diri kita sendiri, kena ihsan. Buat yang terbaik supaya dapat yang terbaik. Jangan buat setakat batuk di tangga, passing mark je cukuplah. Markah 50, ada tak orang fikir macam tu? Kalau fikir begitu memang ganap lah. Memang dia seorang yang paling tak berkualiti lah sebenarnya. Kita fikir sentiasa nak kena lepas. Nak lepas passing mark yang telah ditetapkan oleh mana-mana piawaian yang ada dalam diri kita ataupun dalam bekerja. Allahu'alam. Okey Ustaz, last sikit Ustaz. Ni barangkali 2 minit Ustaz. 2 minit soalan, jawapan ya. Ini Hafizi tanya Ustaz. Hafizi tanya, ihsan itulah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak dapat melihatnya, yakinlah Allah Ta'ala melihat kita. Dia tanya Ustaz, macam mana nak rasa kita beribadah depan Allah seolah kita rasa Allah Ta'ala depan kita lah Ustaz? Nak rasa macam sampai peringkat tahap macam tu. Macam mana Ustaz yang patut kita buat? Silakan. 2 minit Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis ini kalau kita lihat sebenarnya dalam Fathul Bari, kita boleh lihat syarahnya di sini Fathul Bari. Milikilah kitab ni jilid yang pertama para penonton dimuliakan Allah sekalian, baca. Dia merupakan kita baca ni memang puas sebab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani seorang ulama Syafi'i. Ia berakidah Asy'ari. Kita lihat, kita dapat memahami bagaimana kehendak yang beliau tuliskan itu syarah kepada hadis. Begini. Seorang malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada satu hari dalam keadaan kita semua makruf, tanya kepada Nabi 3 perkara. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan Nabi jawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau meyakini Allah lihat kamu. Kalau kamu tidak ada perasaan seperti ini, kamu kena tahu bahawa Allah tetap bersama dengan kamu. Maka kesimpulannya ada 2 benda yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Yang pertama muraqabah. Muraqabah makna kena rasa Allah ni merhatikan kita. Yang kedua ma'iyatullah kata Imam Ghazali, iaitu penyertaan Allah sentiasa bersama dengan kamu. Kamu jangan sekali-sekali sangka bahawa kamu lihat Allah dengan sebab itu Allah melihat kamu. Bukan. Kamu kena rasakan Allah lihat kamu walau macam mana cara sekalipun. Macam kita duduk dengan orang baik-baik kan, kita malu nak isap rokok contohnya. Kita malu nak buka aurat contohnya. Bagaimana dengan Allah yang sentiasa bersama dengan kita? Itu sebab para ulama mencadangkan untuk sampai ke tahap ini, cubalah amalkan 3 perkara. Yang pertama, banyakkan doa. Contohnya doa yang saya ajarkan tadi, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Boleh lihat doa ini dalam buku Perisai Muslim, tulisan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman yang selalu masuk ke Al-Kuliah ini juga. Perisai Muslim. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allah, engkau telah cantikkan kejadianku, cantikkan akhlakku. Nombor 2, kita ni kena sentiasa berusaha untuk mengikhlaskan diri dalam segala amalan. Nombor 3, cara itu hanya dapat ditunaikan kalau kita ni sentiasa datang ke majlis ilmu. Dan nombor 4, kita mestilah berdamping dengan orang saleh. Alhamdulillah. Ada 4 dia cara untuk kita menjadi orang yang betul-betul ibadah, rasa depan Allah SWT. Apa pun perempuan, apa yang anda cati itulah sebenar-benar dan sebetul-betulnya. Simpanlah dan jadikanlah satu garis panduan untuk amal hidup kita. Mudah-mudahan mendapat ihsan yang hakiki sebenarnya kita jelaskan dalam Al-Kuliah pada petang ini. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Ustaz Zahazan. Terima kasih kepada penonton kita Lembaga Kebajikan Perempuan Islam
cawangan Taman Seri Gombak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Tiang Agama bersama dengan yang bahagia Ustaz Ahmad Husni bin Datuk Abdul Rahman. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah is calling, but I do not answer. And when Allah is calling, I just listen to the voices. Allah is calling, I just answer sometimes. And when Allah is calling, I just listen to the whispers. Allah is calling.